Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu al-i'tikaf sunnata lillahi ta'ala. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kita pada malam ini pada bulan Syawal. Setelah hampir sebulan setengah kita berehat kerana memasuki bulan Ramadan dan juga menyambut raya. Alhamdulillah pada malam ni kita bertemu kembali dalam kuliah tafsir kita yang sambungan ayat sebelum ini bermula pada ayat ke-53, juzuk yang ke-13. Awal juzuk ke-13 sambungan surah Yusuf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Ini adalah perkataan daripada Zulaikha, isteri permaisuri Raja Mesir. Wa ma ubarri'u nafsi, sesungguhnya aku tidak membebaskan diri aku. Mana aku tidak membebaskan diri aku. Innan nafsa la'ammaratun bisu, aku tak menyalahkan diri aku kerana sesungguhnya nafsu ataupun jiwa ini la'ammaratun bisu, benar-benar ammarah. Ammarah ini tabiat kecenderungan hawa nafsu, kecenderungan kepada benda tak baik. La ammaratun bisu illa ma rahima rabbi, melainkan siapa yang Allah Ta'ala pelihara dia, Allah Ta'ala kasih kepada dia, Allah Ta'ala jaga dia. Inna rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Tuhan aku adalah maha pengampun lagi maha mengasihani. Ammarah, bila sebut tentang ammarah dalam bahasa Melayu pun sebut nafsu ammarah. Ammarah ini dalam pattern kalimah ini dalam bahasa Arab dipanggil sebagai sirah mubalaghah, format dia. Sirah mubalaghah ni maksudnya menyifatkan satu benda yang mana kecenderungannya lebih kepada benda-benda maksiat, benda-benda tak baik. Ammarah. Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa, kerana sesungguhnya jiwa la'ammaratum, banyak menyuruh, cenderung kepada perkara yang tidak baik, illa ma rahima rabbi. Ayat ini mengikut pendapat yang rajih, pendapat yang kuat adalah satu nukilan perkataan daripada Imra'atul Aziz, permaisuri Raja Mesir, bukan perkataan daripada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Maknanya Nabi Zulaikha berkata, la unazziha, aku tidak membersihkan jiwa aku, diri aku tidak, tetapi nak memberi peringatan annahu lam yurid bidzalika tazkiyatu nafsihi wal ajab bihalihi bal izhar ma an'ama Allahu alaihi minal ismah wa taufiq. Dia tak nak memuji dirinya, menyatakan diri. Sekiranya perkataan ini perkataan Nabi Yusuf, maksudnya dia tak nak menyatakan diri dia yang terbaik, keajaiban yang ada pada diri dia, tidak. Tapi dia nak menzahirkan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepadanya, iaitu Allah Ta'ala memberikan ismah dan juga taufiq, memberi kekuatan, memberi pemeliharaan daripada terjatuh ke dalam perkara-perkara maksiat. Apa kesinambungan ayat 53 dengan ayat sebelum ini? Ayat ini adalah tatimah, penyempurna
kepada perkataan Imra'atul Aziz, permaisuri Mesir sebelum ini hanyalah sambungan ayat dia. Cuma dia ada selingan dengan ayat yang lain, dan ini adalah sebenarnya perkataan daripada permaisuri Raja Mesir. Sekaligus menyatakan ini adalah satu iqrar, satu kita panggil i'tiraf, dia mengaku terhadap perkara yang benar, kesalahan diri dia. Wa urmihi bi dzambin huwa minhu bari'un thumma i'tazarat amma waqa'at fihi mimma yaqa'u fihi al-bashar min asy-syahawat biqauliha wa ma ubarri'u nafsi. Dia meletakkan satu dosa yang mana huwa minhu bari'un, dia bebas daripada dosa kesalahan tersebut, dan dia meletakkan satu keuzuran di hujung itu, nak menyatakan semua manusia melakukan kesilapan dan akan terjatuh ataupun tergelincir mengikut kehendak syahwatnya. Kemudian kita lihat Imra'atul Aziz, permaisuri Mesir, menyatakan al-ana hassasal haqq, sesungguhnya sekarang jelas, kebenaran telah penjelas. Nabi Yusuf dia mengetahui bahawasanya aku tidak mengkhianatinya, bukan tak mengkhianatinya pada ketika ketiadaan suami aku, tetapi itu adalah kehendak jiwa ataupun nafsu aku yang tak dapat dikawal. Kemudian kita lihat walakinni la asu min rahmatillah, tetapi aku tidak berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, kerana Tuhan aku ini Maha Pengampun, banyak memberi pengampunan, dan juga Rahim, iaitu terlampau pengasih, Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Sebab itu ayat ke-53 kita lihat di ayat di akhir menyatakan inna rabbi ghafurur rahim, Allah Ta'ala itu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Dalam satu pendapat yang marjuh, yang tidak kuat, menyatakan perkataan ini, ayat ini adalah satu perkataan daripada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Maknanya dia nak bagi tahu wa ma ubarri'u nafsi, supaya Raja Mesir tahu aku tidak buat khianat kepadanya pada ketika ketiadaannya, aku tak buat khianat. Ini pendapat yang tak kuat lah. Sebenarnya perkataan ini bukan perkataan daripada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, tetapi ini adalah perkataan daripada Zulaikha, permaisuri Mesir, permaisuri Raja Mesir. Kemudian kita lihat Ahli Sunnah wal Jamaah mengambil dalil dengan ayat illa ma rahima rabbi, melainkan siapa yang Allah Ta'ala kasih kepada dia, Allah Ta'ala beri penjagaan dan pemeliharaan kepada dia. Ini menunjukkan ketaatan, keimanan tidak akan dapat melainkan hanya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan yang kita buat sekarang ini, sembahyang, puasa, baca Quran, zikir, keimanan yang kita perolehi sekarang ini hanyalah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ala anna insirafan nafsi minasyarri la yakunu illa birahmatihi. Kita tak buat benda jahat, terpelihara kita tak terjerumus dalam perkara-perkara maksiat ini hanyalah kerana rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kekuatan yang ada dalam diri kita, tetapi ini kita berada di bawah lindungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat ini menunjukkan juga betapa besarnya kelebihan Allah, ihsan Allah kepada hambanya, kerana Allah Ta'ala itu Maha Ghafur, Maha Pengampun terhadap dosa hamba-hambanya, Maha Rahim, Maha Rahim, pengasih terhadap hamba-hambanya apabila mereka bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka kembali melakukan amal perkara-perkara kebaikan, Allah Ta'ala akan menerima taubat mereka. Kita lihat pada ayat yang ke-54, bermula kisah baru mengenai dengan kisah Nabi Yusuf, perlantikan Nabi Yusuf menjadi Menteri Kewangan Mesir.
wa qala al-maliku utuni bihi astakhlishu li nafsi falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin. Raja Mesir berkata, "I'tuni bih," bawa datang Nabi Yusuf kepada aku. Astakhlishu li nafsi, aku nak menjadikan Nabi Yusuf ini orang khas, VIP, yang dekat dengan aku. Duna syarik, tidak orang yang dekat dengan aku, tidak seperti orang yang dekat dengan aku, bahkan tempat dia special. Orang yang paling dekat dengan aku. Falamma kallamahu, apabila mereka iaitu orang-orang suruhan raja datang kepada Nabi Yusuf, bercakap kepada Nabi Yusuf, Nabi Yusuf pun datang kepada Raja Mesir dan Nabi Yusuf bercakap dengan Raja Mesir. Falamma kallamahu qala innakal yawma ladaina makinun amin. Raja Mesir tadi berkata, sesungguhnya kamu wahai Yusuf, al-yaum, pada hari ini, ladaina makinun amin, di sisi kami kamu menjadi makin dan juga amin. Makin ni mempunyai satu level, satu darjat, tempat tinggi. Amin, yang mempunyai jawatan tinggi. Amin, dan juga orang yang diserahkan amanah kepada kami akan serahkan amanah kepada kamu. Ini menunjukkan bila Nabi Yusuf bercakap dengan Raja Mesir, percakapan Nabi Yusuf ini sudah terzahir kecerdikan, kebijaksanaan dia. Kita dapat lihat seseorang yang interview, bila dia interview seseorang, maka daripada gaya bahasa, gaya badan, dah dapat baca orang tersebut. Ayat ke-55 menyatakan, qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Nabi Yusuf berkata, ij'alni, lantiklah aku, ala khazainil ard, menjadi perbendaharaan, menteri perbendaharaan, menteri kewangan. Inni hafizun alim, kerana aku mempunyai dua sifat, iaitu mempunyai sifat hafiz. Hafiz ini orang yang menjaga rahsia, menjaga harta. Kerana dalam pekerjaan ada perkara confidential yang sulit, tak boleh diberitahu kepada orang lain. Ada fail sulit, tak boleh dibocorkan. Begitu juga dalam bab kewangan dan sebagainya, ada fail yang dipanggil fail rahsia. Dan Nabi Yusuf tahu selok-belok perkara ini, alim, maha mengetahui, dan juga dikatakan Nabi Yusuf juga orang yang bijak dalam kira-kira dan ilmu-ilmu yang lain. Inni hafizun alim. Pada ayat ke-56, wa kadzalika makkanna li yusufa fil ard yatabawwa'u minha haitsu yasha' nusibu bi rahmatina man nasha' wa la nudhi'u ajral muhsinin. Seperti mana Allah Ta'ala telah memberi nikmat kepadanya, iaitu dilepaskan daripada penjara. Nabi Yusuf dilepaskan daripada penjara, satu nikmat. Makkanna li Yusuf fil ard, Allah Ta'ala telah memberi tempat tinggal kepada Nabi Yusuf di bumi ini, memberi kekuatan kepada Nabi Yusuf di bumi ini, tinggal di Mesir. Yatabawwa'u minha haitsu yasha', dia boleh singgah di mana-mana bumi Mesir yang dia nak. Sebab apa? Dia jadi ketua, jadi menteri. Daripada tempat yang sempit, tempat yang terkurung, menjadi luas, menjadi menteri. Bila menteri boleh pergi mana-mana tempat. Negara Mesir tu besar, mana-mana tempat dia boleh pergi. Nusibu bi rahmatina man nasha', kami berikan dengan rahmat kami orang yang kami kehendaki, berikan bahagian di kehidupan dunia dan juga akhirat. Wala nudhi'u ajral muhsinin,
kami tidak akan mensia-siakan ganjaran orang yang berbuat kebaikan. Bahkan kami sempurnakan ganjaran kebaikan yang mereka buat, sama ada ganjaran tersebut disegerakan ataupun diberikan di akhirat nanti. Ayat yang berikutnya, ayat ke-57, wala ajrul akhirati khairul lilladina amanu wa kanu yattaqun. Benar, ganjaran akhirat itu lebih baik bagi orang yang beriman dan juga mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kesinambungan ayat ini dengan ayat sebelum ini? Selepas mana jelas raja Malikul Akbar, raja yang tertinggi lah, dia minta dikeluarkan Nabi Yusuf daripada penjara. Wa zaharat lahu bara'atuhu wa iffatuhu. Bila keluar Nabi Yusuf daripada penjara, Nabi Yusuf dalam penjara tak siapa tahu tentang kebaikan Nabi Yusuf, kecerdikan, kebijaksanaan Nabi Yusuf. Tak siapa yang tahu, sebab dia di penjara. Bila keluar baru nampak, baru jelas, zahir. Bila mana dibebaskan Nabi Yusuf AS, baru kita nampak bahawa dia tidak bersalah dan betapa iffah, tingginya nilai maruah dirinya. Apabila raja tersebut mendengar takwilan mimpi Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, dia berasa sungguh ajaib. Yang kita ceritakan pada bulan-bulan yang lalu mengenai 7 ekor lembu kurus memakan 7 ekor lembu gemuk. Perkara yang pelik, semua telah ditakwilkan oleh Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Wa a'azzahu wa anzalahu ladaihi makanatan 'aliyah. Begitu beradabnya Nabi Yusuf, begitu tingginya ilmunya, maka raja amat rasa kagum dengan keilmuan, dengan adab yang ada di sisi Nabi Yusuf. Maka raja telah angkat Nabi Yusuf, letakkan di tempat yang tinggi dan berikan amanah yang besar kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, dan memberi tampuk kepimpinan kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Dan dia akan kontrol al-umur as-siyasiyah wal maliyah, urusan politik dan juga urusan-urusan kewangan Mesir. Di seluruh penjuru Mesir akan dipegang oleh Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ada ulama menyatakan di sini Al-Malikul Akbar, raja yang tertinggi yang melantik Nabi Yusuf ini bukanlah raja Mesir. Walaisal Aziz, bukan raja Mesir yang isteri yang menggoda Nabi Yusuf, bukan itu. Tapi Al-Malikul Akbar adalah satu raja yang lain, mengikut pendapat yang rajih. Li talabi Yusuf minhu an yaj'alahu ala khazainil ardh. Nabi Yusuf minta kepada Malikul Akbar, raja yang tertinggi ini, untuk dilantik Nabi Yusuf menjadi menteri kewangan. Dan sebelum daripada itu, kerana apa Nabi Yusuf berani untuk minta menjadi menteri kewangan? Kerana raja Mesir yang tertinggi ini, dia pernah menyatakan untuk meletakkan Nabi Yusuf di tempat khas, tempat dekat dengan dia. Kerana itu Nabi Yusuf berani minta. Wal an yuridul Malikul Akbar istakhlasahu li nafsih. Jadi dia raja yang tertinggi ini mengikut apa kehendak Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kemudian kita lihat raja ini menyatakan, ahdiru ilayya min sijni, keluarkan Nabi Yusuf daripada penjara, bawa dia datang menghadap aku. Kerana aku, raja Mesir, kata nak menjadikan Nabi Yusuf orang yang dekat dan menjadi ahli kabinet aku, wa mawdi'u siqati, menjadi orang kepercayaan aku.
falamma khatabahul malik, bila mana raja mula berbicara dengan Nabi Yusuf, dia sudah kenal Nabi Yusuf bukan sebarang orang, tetapi dia melihat dari pelbagai aspek. Nabi Yusuf mempunyai keilmuan yang cukup tinggi, mempunyai pelbagai kelebihan, kecerdikan, ketinggian adabnya dan juga akhlaknya. Lantas Raja Mesir berkata kepada Nabi Yusuf, sesungguhnya aku pada hari ini, sesungguhnya kamu wahai Yusuf pada hari ini di sisi kami, wa ma ba'dahu asbahta za makanatin wa izzatin wa amanatin, kamu akan menjadi orang yang tertinggi, orang mempunyai jawatan tinggi dan juga orang yang diberi amanah yang besar. Diriwayatkan bahawa Nabi Yusuf AS bila mana keluar daripada penjara, Nabi Yusuf mandi, membersihkan diri, pakai pakaian baru, bukan pakai pakaian penjara lagi. Falamma dakhala 'alal malik, bila mana Nabi Yusuf menghadap raja, Nabi Yusuf akan membaca doa, Allahumma inni as'aluka min khairihi wa a'udzu bi'izzatika wa qudratika min syarrih. Wahai Allah, aku minta kepada kamu, wahai Allah, aku minta kebaikan kepada kamu, minta kepada kamu kebaikan apa? Kebaikan raja ni. Wa a'udzu bi'izzatika wa qudratika min syarrih, aku berlindung dengan kekuasaan, kemuliaan kamu wahai Allah, aku minta berlindung daripada kejahatan raja ini. Kemudian Nabi Yusuf memberi salam. Jumpa orang besar yang digeruni ataupun yang disegani, maka baca doa, Allahumma inni as'aluka min khairihi wa a'udzu bi'izzatika wa qudratika min syarrih. Kemudian Nabi Yusuf memberi salam dalam bahasa Arab, beri salam dalam bahasa Arab. Maka Raja Mesir tadi bertanya, ma hadzal lisan, bahasa apa ni, aku tak faham. Faqala lisanu ammi Ismail, maka Nabi Yusuf menyatakan, ini adalah bahasa pakcik aku iaitu Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Wada'a lahu bil ibriyah, maka dia doakan, Nabi Yusuf doakan raja tadi dengan bahasa Ibriyah. Maka Raja Mesir tadi menyatakan, ini bahasa apa? Maka pada ketika itu Nabi Yusuf AS menyatakan, lisanu abai, inilah bahasa nenek moyang aku. Nabi Ibrahim dan juga anak cucu cicitnya di kalangan bangsa Arab, iaitu bangsa Qahtan. Nabi Yusuf AS menyatakan pada ayat 55, in ij'alni ala khazainil ard, jadikan aku perbandaraan, menteri kewangan, kerana dia akan kumpulkan hasil-hasil negara untuk beberapa tahun. Dia pandai, Nabi Yusuf ni pandai untuk menyusun strategi, bagaimana tahun-tahun kemarau, tahun-tahun subur, dia pandai. Wallini alaiha, lantik aku supaya aku dapat monitor, dapat tadbir negara dengan baik. Wa atasarraf fiha hatta aj'ala tawazunan iqtisadiyan baina sanawat al-khasab wa sinnil qahd, supaya aku dapat menstabilkan keadaan ekonomi dalam beberapa tahun subur dan beberapa tahun kemarau. Dan aku akan selamatkan negara ini daripada kemarau yang menggugat penghuni ataupun warga negara Mesir ini, bihasbi ru'ya allati ra'aituhu, dengan mengikut mimpi yang aku lihat. Li'anni hafizun alim, kerana aku ini, Nabi Yusuf kata, aku seorang hafiz yang menjaga seorang hafiz yang menjaga, alim, dan juga yang mempunyai sifat alim, mengetahui, ada knowledge. Ini sekaligus sebagai satu satu isyarat kepada kita, li ahammiyatit takhtit, begitu pentingnya menyusun strategi, plan, wa tanzim al-mali, iaitu menyusun
perancangan harta, plan harta penting. Wa iqamatut tawazun bainal mawarid al-maliyah wan nafaqat. Duit keluar, duit masuk, seimbangkan, susun, itu semua penting. Tak kira ini bukan sekadar untuk bisnes, bukan sekadar untuk yang buka syarikat, tidak. Dalam institusi kekeluargaan, bila kita ada anak, ada isteri, kita perlu tahu kewangan ekonomi kita. Gaji banyak mana? Sebulan 4,000, kita tahu susun. Gaji 2,000, tahu susun, supaya sekadar guna sekadar mana duit yang ada. Jangan pula gaji 2,000 tapi makan minum mewah, hari-hari nak minum kopi mahal Starbucks, nak makan makanan hebat-hebat. Jadi ukur baju, ukur pakaian di badan, ukur baju di badan sendirilah. Fa'ajabahul malik ila talabih wa ja'alahu waziral mali wal khazanah. Raja Mesir ini menerima permintaan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, dan dia melantik Nabi Yusuf menjadi menteri kewangan. Kerana dia lihat di sisi Nabi Yusuf ada ketajaman akal, dan juga ada pengalaman, dan juga bagaimana disiplin dia dalam mengatur strategi politik. Ini semua bila mana Raja Mesir lihat, dan dia berpuas hati dan melantik Nabi Yusuf sebagai menteri kewangan. Wa kadzalika makanna, seumpama mana Allah Taala beri nikmat kepada Nabi Yusuf, taqribuhu ila qalbil malik, menjadi orang yang dekat dengan raja, dan selamat Nabi Yusuf daripada penjara. Makanna lahu fil ard, Allah Taala bagi lagi nikmat kepada Nabi Yusuf, dia mentadbir dunia ini, mentadbir bumi Mesir. Aqdarnahu ala ma yurid, dia berkuasa ke atas apa yang dia nak. Ke mana bumi Mesir yang dia nak singgah, nak berhenti, dipersilakan, sebab dia ada jawatan. Fantaqala min kaunihi mamlukan ila an asbaha malikan amiran nahiyan, berpindah daripada satu situasi kepada satu situasi yang lain. Nabi Yusuf asalnya mamluk, dimiliki, menjadi hamba, dijadikan sebagai hamba. Nabi Yusuf bukan hamba, dijadikan sebagai hamba kerana dipulau oleh adik-beradiknya. Daripada mamluk menjadi malik, menjadi raja, menjadi penguasa, menjadi menteri. Dan bila ada kuasa, dia akan perintahkan, dia akan larang, dia ada kuasa. Za nufuz wa sultah muta'an ba'da an kana tabi'an li ghairihi, dia menjadi orang yang ditaati, orang taat kepada Nabi Yusuf selepas mana dia taat kepada tuan dia. Sebelum ini dia menjadi orang bawahan ataupun hamba kepada Raja Mesir. Bila hamba kena taat, tapi sekarang ini dia ditaati, orang taat kepada dia. Hurran taliqan ba'da an kana sijjinan asiran, menjadi orang yang merdeka bebas, berterbangan ke mana tempat yang dia nak, selepas mana dikurung dia dalam sangkar, dalam penjara, seperti mana seorang tawanan. Ini semua Allah Ta'ala berikan berkat daripada kesabaran yang ada dalam diri Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, dan juga wa ita'ah lillahi azza wa jalla, kerana dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iffah wa khuluqin wa aqlin hakimin, kerana dia menjaga maruah diri, akhlaknya, dan juga berfikir, dan juga hakim, kita panggil yang bijak. Fa innahu sabara ala adza ikhwatihi, kerana dia bersabar. Kunci yang pertama sekali kejayaan Nabi Yusuf, kita perlu lihat kesabaran. Mana-mana manusia nak berjaya perlu sabar. Kesabaran Nabi Yusuf luar biasa, dipulau oleh adik-beradiknya, dan dia bersabar. Itu kunci yang pertama. Bukan sekadar bersabar di atas adik-beradik Nabi Yusuf yang pulau dia, bahkan bersabar juga bagaimana diperlakukan oleh permaisuri Mesir, iaitu yang menggoda Nabi Yusuf.
Dan perkara yang kedua adalah taat kepada Allah. Bagaimana taat kepada Allah? Kunci kejayaan Nabi Yusuf yang kedua, sabar, taat kepada Allah Ta'ala. Taat ini pelbagai cara. Salah satu pintu ketaatan adalah iffah, iaitu menjaga maruah diri daripada terjebak dalam zina, daripada mengikut hawa nafsu, daripada melakukan perkara maksiat, perkara mungkar. Bila mana ada sahaja kesabaran dan juga ketaatan kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan susuli selepas itu kejayaan demi kejayaan. Allah Ta'ala berikan kepada hambanya yang bersabar dan yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa asbaha fi mansab sayyidihi sabiq alladhi ishtarahu min Misr. Dan dia berada sekarang ini satu level dengan Raja Mesir yang mana jadikan dia sebagai seorang hamba, jadikan dia dahulunya sebagai seorang hamba. Imam Mujahid menyatakan Raja Mesir yang isterinya, permaisurinya goda Nabi Yusuf, Raja Mesir tersebut telah memeluk agama Islam di bawah tangan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Allah Ta'ala, bila mana kita bersabar, taat kepada Allah, Allah Ta'ala akan letakkan kita, orang yang bersabar seperti Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, di bawah jagaannya, di bawah rahmatnya. Begitu luas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bila mana Nabi Yusuf bersabar, taat kepada Allah, Allah Ta'ala beri kejayaan berbentuk kerajaan kepada dia, beri kekayaan kepada dia, beri kesihatan kepada dia dan seumpamanya. Nusibu bi rahmatina, dengan rahmat Allah, dengan ihsan daripada Allah. Ini semua ihsan rahmat Allah kita akan dapat bila mana kita bersabar dan juga kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala nudhi'u ajral muhsinin. Allah Ta'ala, kita kena ingat, walaupun kebaikan kita tidak dihargai oleh manusia, tidak dipandang oleh manusia, tetapi Allah Ta'ala tidak akan mensia-siakan ganjaran orang-orang yang berbuat kebaikan. Wala ajrul akhirah, pada ayat yang ke-57 menyatakan pahala akhirat bagi orang beriman bertakwa itu adalah lebih jauh, lebih besar, lebih baik berbanding kebaikan dunia dan juga apa yang ada dalam dunia ini, pangkat, jawatan, kuasa dan sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu perkara ini. Allah Ta'ala simpan semua ini untuk Nabi-Nya alaihi salatu wassalam fi daril akhirah, di negara akhirat, di akhirat nanti, lebih banyak, lebih besar berbanding nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Yusuf di kehidupan dunia ini. Tuan-tuan lihat, Nabi Yusuf diuji begitu teruk, dan kesudahannya, penghujungnya mendapat nikmat yang bertalu-talu, kejayaan, kesihatan, kekayaan dan sebagainya. Tapi harus diingat, itu hanya sekelumit nikmat yang Allah Ta'ala beri di kehidupan dunia ini, dan akhirat nanti jauh lebih besar daripada apa yang Nabi Yusuf dapat di kehidupan dunia ini. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai dengan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, hadza ata'una famnun aw amsik bighairi hisab. Inilah pemberian kami kepada kamu wahai Sulaiman. Famnun, kamu boleh beri nikmat yang kami berikan kepada kamu, kepada siapa yang kamu nak, kamu boleh beri. Aw amsik, ataupun kamu tahan, kamu tak nak beri, boleh. Bighairi hisab, semua tu tak akan dihisap. Kamu nak bagi, bagi. Siapa yang kamu nak, kamu tak nak bagi pun tak apa. Wa inna lahu indana lazulfa wa husna ma'ab. Sesungguhnya kamu wahai Sulaiman, orang adalah manusia di sisi kami yang betul-betul dekat di sisi Allah Ta'ala. Wa husna ma'ab, dan juga tempat kembali kamu adalah tempat kembali yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan sekadar cerita tentang nikmat-nikmat dunia yang dapat bila kita sabar, bila kita taat kepada Allah.
tapi Allah Ta'ala nak juga bagi tahu kepada kita di sana akhirat nanti ada kebahagiaan, ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat, lebih sempurna berbanding nikmat di kehidupan dunia ini. Dengan syarat kamu duduk di dunia ini, laksanakan ketaatan kepada Allah, jauhkan diri daripada melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah wadzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Ini semua adalah kelebihan Allah Taala boleh beri kepada siapa yang Allah Taala kehendaki. Kita lihat di sini beberapa ayat, petikan ayat yang kita bincangkan ini ada beberapa poin yang penting. Yang pertamanya adalah al-hiwar, wasilatut ta'aruf wa ta'arruf ala fadailil insan wa ma'arifih wa bihi yazinul aqil maqadirir rijal. Hiwar, percakapan ini adalah satu wasilah. Bila kita interview, kita akan lihat, kita akan kenal kelebihan, kekurangan yang ada dalam diri dia. Sebab itu bila hiwar, bercakap, dialog, berbincang, bila kita bercakap, kita akan kenal di mana, kita akan tahu di mana kekurangan orang itu, di mana kelebihan orang itu. Begitulah yang berlaku pada Nabi Yusuf. Bila mana dia berbicara, maka Raja Mesir melihat kelebihan yang ada pada Nabi Yusuf luar biasa. Perkara yang kedua, innal muqawwamat al-aliyah min ilmin wa khuluqin wa adabin wa husni tasarrufin tubawwi sahibaha al-manzilah as-samiyah wal makanah ar-rafi'ah. Perkara-perkara yang ada di samping Nabi Yusuf, nilai-nilai murni yang tinggi seperti knowledge, ilmu yang ada di sisinya, akhlaknya, adabnya, kemudian tasarrufnya yang baik, iaitu kita panggil pentadbirannya yang baik. Ini semua meletakkan dia satu darjat yang tinggi, orang percaya kepada dia. Perkara yang ketiga, yajuzu talabil wilayah, harus untuk meminta wilayah, kuasa, minta kuasa, minta jadi menteri, boleh. Wa izhar kauni syakhsi musta'iddan laha, dan menzahirkan dia ni bersedia dengan jawatan tersebut. Sebab tu Nabi Yusuf kata inni hafizun alim. Sebab apa dia puji diri dia? Dia kata aku ni hafiz, pandai jaga rahsia, amin, dan juga orang amanah. Sebab apa? Bukan dipuji diri Nabi Yusuf, tak puji diri dia, tapi Nabi Yusuf nak bagi tahu, nak menzahirkan dia telah bersedia kerana ada dua sifat ini. Jadi harus talabul wilayah, minta jawatan tu harus, idza kana min ajli ta'rif lil maghmur ghairul ma'ruf. Ini semua kerana tidak dikenali, dia ni maghmur, tak dikenali, orang tak tahu. Bila orang tak tahu, kita kena bagi tahu. Bukan maksud tawaduk, rendah diri sampai orang tak kenal kita. Sampai satu tahap kita kena bagi tahu siapakah kita sebenar, supaya orang tadi tahu dan dia menghargai nikmat bakat yang ada dalam diri kita. Wa kana syakhsu wasiqan min nafsihi wa dinihi wa ilmihi wa ahlan lima yatlub. Dan Nabi Yusuf bagi tahu ni bukan puji, bukan angkat diri, tetapi Nabi Yusuf bagi tahu supaya orang yang mendengar ini percaya kepada diri dia, percaya kepada agama yang dianutinya, percaya kepada knowledge yang dia ada, wa ahlan lima yatlub, dan sekaligus supaya orang tadi percaya orang ini adalah yang layak untuk menjawab jawatan yang diminta. Wa amman nahyu, dan tak dinafikan sebenarnya di sana ada larangan talabil imarah, minta jawatan, seperti mana sabdaan Nabi SAW kepada Abdurrahman bin Samurah, seperti mana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Al-Bukhari dan juga Muslim, menyatakan la tas'alil imarah, jangan kamu minta imarah, jawatan, tampuk kepimpinan, jangan kamu minta. Larangan ini wan nahyu an madhin nafsi, dan juga di sana juga ada larangan untuk angkat diri, puji diri sendiri. Quran menyatakan dalam surah An-Najm, fala tuzakku anfusakum, jangan kamu sucikan diri kamu, jangan kamu kata diri kamu bersih, diri kamu seperti ini seperti, jangan kamu angkat bakul. Yang dimaksudkan dengan larangan
minta imarah, jawatan. Yang dimaksudkan dengan larangan puji diri sendiri adalah dalam hadis tadi, maksudnya liman la yasiqu bi nafsihi min al-qiyam bihaqqil wilayah li dha'fihi wa ajzihi. Larangan tersebut bagi orang yang tak percaya, tak yakin diri dia rasa tak mampu, tapi dia nak bawa juga, dia nak pegang juga jawatan. Dia tak ada pun ilmu mengenai law, undang-undang, mengenai ekonomi, mengenai dengan siasah politik, tapi nak juga pegang jawatan. Dah tak yakin dan tak ada kepercayaan diri, tak ada bakat, tapi nak juga. Ini yang tak boleh. Ataupun dia nak jawatan ni ada maksud tertentu, itu yang tak dibenarkan. Itu yang Nabi larang untuk minta jawatan. Satu lagi dalam ayat Quran tadi, Quran melarang angkat bakul, tazkiyatun nafs halul alim bikauniha ghair mutazakkiyah, halul alim bikauniha ghair mutazakkiyah wa kullu minal mahzurin la yantabiq ala nabi Yusuf alaihi salatu wassalam wa amsaluhu al-anbiya li'annahu yajibu alaihi ri'ayah masalihil ummah biqadril imkan. Yang tak boleh bagi tahu ni, kalau orang dah tahu kita siapa, buat apa kita nak cerita-cerita lagi? Cukup, tak perlu bagi tahu. Kalau orang tak kenal, maka kita kena bagi tahu supaya orang tadi kenal, percaya kepada kita dan meletakkan kepercayaan kepada kita untuk kita mentadbir sesebuah institusi ataupun sesebuah negara. Seperti mana berlaku kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam untuk menjaga maslahat umat. Nabi Yusuf tahu ahli ehwal pentadbiran. Jadi anna sa'ya fi isalin naf' dan juga menyampaikan kemanfaatan kepada orang yang berhak, menolak kemudaratan daripada manusia adalah amrun mustahsan, satu perkara yang dianggap baik pada akal kita. Wa alima Yusuf annahu la ahad, dan Nabi Yusuf tahu tidak ada seorang pun yang berada pada tempatnya. Dari segi adilnya, al-islah, membaiki umat, tausilul huquq, menyampaikan hak, menolak kemudaratan, menyampaikan hak kepada fakir miskin. Ini semua keadilan, al-adl, al-islah, tausilul huquq, semua ini tidak ada kepada orang lain, hanya ada pada Nabi Yusuf. Kerana itu Nabi Yusuf suarakan kelebihan yang ada dalam dirinya, bukan angkat bakul, bukan puji diri. Bahkan orang yang ada sifat-sifat ini, kelebihan-kelebihan ini, hukumnya fardu ain. Kalau serah kepada orang yang tak layak, orang yang tak mampu, maka dia berdosa sebab menjadi fardu ain. Dia yang sepatutnya kena uruskan. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam menyatakan mengenai diri dia, inni hafizun alim, aku ini hafiz, aku ini alim. Dia bagi tahu kepada siapa? Kepada orang yang tak tahu. Orang yang dah tahu tak apa. Dan diharuskan bagi seorang lelaki, haruskan apa tu? Al-fadil al-ni'mal lirajul al-fajir. Harus bagi seorang lelaki yang fadil, yang ada kelebihan, bekerja di bawah lelaki yang fajir, yang jahat, ataupun orang yang Islam, orang Muslim, seorang Islam bekerja di bawah majikan kafir, di bawah negara kafir, pemerintahan kafir. Hukumnya harus. Selagi mana dia tak buat perkara-perkara mungkar, itu saja. Kemudian kita lihat yang seterusnya, bagi seorang insan an yasifa nafsahu bima fihi min ilmin wa fadlin idza da'athu ad-darurah ilaih. Seseorang perlu menzahirkan diri dia bila mana situasi mendesak untuk dia beritahu. Kalau situasi yang mendesak, maka dia kena bagi tahu kelebihan diri dia.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala disebabkan kesabaran Nabi Yusuf dicampakkan dalam perigi. Kemudian disebabkan Nabi Yusuf diuji dengan menjadi seorang hamba, diletakkan dalam penjara, disakiti dipulau oleh adik-beradiknya. Kesabaran Nabi Yusuf daripada melakukan perkara yang haram, seperti mana yang dilakukan oleh permaisuri Raja Mesir ini. Maka Allah Ta'ala memberi ihsan, kurniaan yang banyak kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kesimpulan dia apa? Kesimpulan dia adalah kandungan ayat-ayat ini syahadataini minallah, dua persaksian daripada Allah Ta'ala kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Yang pertamanya, persaksian Allah Ta'ala bersaksi innahu kana minal muhsinin. Dalam ayat ke berapa? Dalam ayat yang ke-56, wala nudhi'u ajral muhsinin. Allah Ta'ala bersaksi Nabi Yusuf ini di kalangan orang-orang yang baik, muhsin. Yang keduanya, Quran bersaksi bahawasanya Nabi Yusuf ini di kalangan orang-orang yang mukmin dan juga muttaqin. Sebab itu dalam ayat ke-57 Quran menyatakan wala ajrul akhirati khairul lil ladzina amanu. Lebih baik bagi orang yang beriman. Makna Quran mengiktiraf keimanan Nabi Yusuf dan juga mengiktiraf ketakwaan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Dalam ayat yang lain menyatakan innahu min ibadinal mukhlasin. Nabi Yusuf di kalangan hamba-hamba kami yang ikhlas, yang diselamatkan. Maka persaksian ini semua daripada Allah Ta'ala kepada Nabi Yusuf. 3 persaksian: muttaqin, muhsinin dan juga mukhlisin. Sebab persaksian ini adalah kerana sabar, as-sabru ala muradillah fih, kesabaran di atas ujian Allah Ta'ala yang diberikan kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, dan juga taat dan takwa, ikhlaskan amalan dan bersihkan jiwa daripada sifat busuk hati dan juga dengki. Semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada minggu depan, hari Rabu, insyaAllah kita akan masuk pada ayat ke-58 mengenai dengan kisah anak-anak Nabi Yaqub. Mereka membeli gandum ataupun gandum daripada Nabi Yusuf AS kerana negara mereka dilanda kemarau, dan Nabi Yusuf minta untuk bawa datang adik bongsunya iaitu Bunyamin AS, bawa datang bertemu Nabi Yusuf bila kamu datang untuk kali yang kedua. InsyaAllah kita akan bincang pada Rabu minggu depan. Semoga Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada saya dan tuan-tuan. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.